Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Anggota penguatkuasa diingatkan sentiasa bertugas dengan penuh disiplin dan integriti. Tegas Perdana Menteri ini bagi memastikan tiada lagi berlaku kecurangan hingga negara kerugian berbilion ringgit. Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi Facebook beliau turut berkongsi video ketika membuat lawatan mengejut ke lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. 8 lagi individu termasuk 3 warga asing ditahan untuk bantu siasatan susulan penahanan seorang lelaki warga Israel bersama 6 pistol di Ampang 27 Mac lalu. Ketua Polis Negara mendedahkan 2 daripadanya dipercayai membantu lelaki Israel itu mendapatkan senjata api. Penahanan terbaru itu menjadikan 16 individu termasuk lelaki Israel diberkas setakat semalam. Inisiatif jual semarak Syawal Agro Madani membantu meringankan beban pengguna menjelang Aidilfitri. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menyatakan jualan yang dianjurkan di 753 lokasi seluruh negara ini membolehkan pengguna mendapat barangan keperluan dengan potongan harga sehingga 30%. Kira-kira 700 penduduk Sabak Bernam mendapat manfaat menerusi jualan mega Ehsan Aidilfitri bagi memudahkan golongan kurang berpendapatan mendapatkan kelengkapan. Sebanyak 1,500 ekor ayam, beras 600 kampit, telur 600 papan, 600 daging sejuk beku, minyak masak 5 kg disediakan dalam jualan itu. 18 lokasi jualan mega Ehsan Aidilfitri di Selangor telah bermula sejak Rabu hingga esok. Di Terengganu, bagi memberi peluang kepada pengguna mendapatkan barangan keperluan sempena Aidilfitri, Fama Terengganu mengadakan jualan semarak Syawal Agro Madani yang diadakan bermula 4 hingga 9 April. Menurut pengarahnya, 10,000 pengunjung disasar ke program tersebut. Inisiatif turut mendapat penyertaan 350 usahawan di Terengganu. Di Perlis, 11 program semarak Syawal Agro Madani dilaksana Fama Negeri bermula hari ini sehingga 9 April. Ia melibatkan pelbagai lokasi termasuk Pasar Tani Dataran MIPS dan 6 lokasi Agrobazar Kedai Rakyat dan Agrobazar Rakyat. Program juga bertujuan beri peluang kepada lebih 700 usahawan bimbingan Fama bagi meningkatkan pendapatan sempena Aidilfitri. Di Kedah juga pelbagai barangan keperluan ditawar pada harga berpatutan sempena program jualan Agro Madani Mega Raya Lembaga Pertubuhan Peladang LPP yang berlangsung di dataran Jalan Istana Lama Alor Setar Kedah. Jalan Tuanku Abdul Rahman menjadi tumpuan warga kota membeli barangan keperluan menjelang Aidilfitri. Walaupun pembelian dalam talian menjadi sebahagian daripada gaya hidup masa kini, namun masih ramai yang memilih untuk membeli secara terus di premis fizikal. Kepuasan memilih sendiri kualiti barangan yang dibeli menjadi antara penyebab pelanggan gemar keluar membeli belah di premis jualan. Sempena Aidilfitri, masyarakat diminta bijak urus keuangan termasuk menyediakan senarai semak bagi memudah pembelian dan perbelanjaan mengikut bajet. Penganalisis ekonomi berpandangan perbelanjaan harus dibahagikan merangkumi sebelum, semasa dan selepas perayaan. PBT diarah keluarkan kompaun terhadap individu yang membuang sampah keluar dari kenderaan serta-merta. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata ia susulan tular gambar menunjukkan longgokan sampah yang bertaburan di tepi jalan menyebabkan pekerja PBT perlu melakukan kerja pembersihan. Sementara itu, Kerajaan Negeri Pahang belum berhasrat untuk mengenakan sebarang tindakan kepada pengguna jalan raya yang membuang sampah di laluan lingkaran tengah utama LTU. Sebaliknya, Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail berkata, bagi mengatasi masalah itu untuk jangka pendek, Kerajaan Negeri akan meminta pihak yang berkaitan untuk memantau perkara tersebut. Cadangan pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 tidak akan mengubah kuasa Badan Perundangan Negeri seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara itu ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Sehubungan itu, beliau menggesa semua pihak tidak mengeluarkan sebarang kenyataan bersifat spekulatif berhubung cadangan pindaan akta tersebut.
Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke arah pantai timur dan utara dilaporkan perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memaklumkan aliran trafik di lebuh raya Kuala Lumpur Karak dari Gombak menghala ke Genting Sempah sesak melibatkan jarak sejauh 17 km dari Tol Gombak. Aliran trafik ke arah utara dari Slim River ke Sungai dan dari Teruang Menora ke arenal Sungai Perak juga perlahan. Di Pulau Pinang, aliran dari arah selatan ke utara Plaza Tol Juru masih berada dalam keadaan lancar. Untuk perkembangan lanjut, terus bersama Zaitul Iqmah Muhammad Nur di sana. Ya, terima kasih Otto. Di Plaza Tol Juru ini, keadaan trafik dari arah selatan menghala ke utara masih lagi berada dalam keadaan lancar tanpa sebarang kesesakan sejak petang tadi. Bagaimanapun berlaku sedikit pertambahan jumlah kenderaan di kawasan ini sekitar jam 7 petang. Dan saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengguna jalan raya yang melalui kawasan Tol Juru ini dan rata-rata mereka merupakan penduduk Pulau Pinang. Ini menunjukkan masih belum ramai mereka dari luar yang memasuki Pulau Pinang pada hari ini. Ya, mungkin susulan ada yang ingin menggunakan kemudahan tol percuma yang akan diberikan kerajaan pada 8 dan 9 April nanti. Bagaimanapun saudara, Polis Pulau Pinang telah menjangkakan sebanyak lebih 2.4 juta kenderaan akan memasuki negeri ini sepanjang perayaan kali ini. Justru pihak polis telah menambah anggota khususnya bahagian trafik bagi mengawal kesesakan lalu lintas untuk memastikan kelancaran serta keselamatan trafik terutamanya di kawasan Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi untuk semua pemandu sentiasa berhati-hati di jalan raya dan sentiasa peka dengan perubahan cuaca serta pastikan anda mengikuti Met Malaysia di portal rasminya untuk info terkini berkenaan jangkaan cuaca di sekitar kawasan anda. Selain itu, pastikan anda mengikuti cadangan waktu perjalanan yang dicadangkan oleh pihak PLAS dan pastikan baki kad touch and go anda mencukupi supaya tidak mendatangkan sebarang masalah kepada pengguna jalan raya lain. Jadi, saya kira itu sahaja perkongsian dapat saya berikan. Ketika ini kembali bersama Otto di Angkasa Puri. Silakan. Lebih 200,000 tiket bas ke 139 destinasi terjual. Terminal Bersepadu Selatan TBS kini semakin sesat dengan kehadiran penumpang bas ekspres. Untuk perkembangannya, langsung bersama Sazwani Samsu. Ya, cukup meriah. Itu apa yang dapat saya gambarkan situasi di TBS pada saat ini. Dan kalau saya dapat gambarkan, sebenarnya situasi kali ini lebih sesak jika dibandingkan pada waktu sebelum waktu berbuka tadi. Dan saya difahamkan ini kerana ramai penumpang yang sudah pun bersiap sedia untuk memulakan perjalanan menuju ke destinasi masing-masing. Dan menyentuh mengenai tiket, masih ada lagi penumpang yang membeli tiket pada saat-saat akhir ketika ini. Bagaimanapun, TBS memaklumkan setakat ini lebih 229,000 tiket menuju ke 139 lokasi sudah pun habis terjual dan 63,000 daripadanya menuju ke Pantai Timur habis terjual 2 minggu sebelum. Begitulah sambutan yang diberikan oleh para penumpang untuk menuju ke kampung masing-masing menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dan untuk sempena Aidilfitri ini juga TBS menjangkakan jumlah penumpang yang akan menggunakan fasiliti di sini akan menjangkau 290,000 pengguna sehari. Justru beberapa kaunter tambahan telah ditawarkan selain turut menambah jumlah kaki tangan bagi melancarkan operasi di TPS. Baik, saya kira demikian perkembangan dari Terminal Bersepadu Selatan. Kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Terima kasih Sazwani. Seorang pemandu pacuan 4 roda maut manakala 2 lagi cedera parah dalam kemalangan membabitkan 7 kenderaan termasuk sebuah bas ekspres di Lebuh Raya Utara Selatan menghala selatan. Kemalangan dipercayai berlaku apabila sebuah kereta hilang kawalan lalu menyebabkan 5 kereta lain dan sebuah bas ekspres turut terbabas. 17 anggota JPJ Negeri Sembilan ditugaskan untuk membuat penyamaran menerusi op khas kenderaan perkhidmatan awam. Pengarahnya berkata ia bagi mengesan pemandu bas yang melakukan kesalahan jalan raya termasuk memandu di lorong kecemasan dan tiada pemandu kedua.
KPDN Kelantan mengesan 10 kes langgar peraturan sepanjang Ops Pantau 2024 yang bermula awal Ramadan sehingga kini. Ia hasil pemeriksaan ke atas 2,787 premis. Pengarahnya berkata kes-kes tersebut terdiri dari kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan Akta Timbang Sukat 1972. Di Terengganu pula, 1,806 pemeriksaan dilaksanakan KPDN Terengganu menerusi Ops Pantau 2024 sepanjang Ramadan dan menjelang Aidilfitri. Daripada jumlah itu, 9 kes telah diambil tindakan. Kesalahan antaranya membabitkan harga barang, alat timbangan dan barang tiruan. Menjelang Aidilfitri, seramai 200 asnaf disantuni menerusi program Kasih Ramadan Dun Mata Air Perlis. Setiap individu asnaf menerima sumbangan berupa barangan keperluan harian dan wang tunai. Penyelaras Dun Mata Air Siti Berni Yahya memaklumkan setiap penerima yang layak dipilih untuk Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP Dun tersebut. Malaysia Airlines sedia 190 penerbangan tambahan dari Kuala Lumpur ke semua destinasi domestik sempena Aidilfitri. Ini termasuk Kota Baru, Kota Kinabalu, Labuan, Sandakan, Tawau, Kuching, Miri dan Sibu. 75 penerbangan dijadual sebagai penerbangan Red Eye dengan tambang tetap khas diperuntukkan untuk penerbangan tersebut. M-Bank Group berhad mengekalkan unjuran KDNK tahun ini pada 4.5%. Ini berikutan penggunaan swasta dan ekspor bersih yang lebih tinggi disasar tahun ini. Melalui nota penyelidikan, institusi perbankan itu optimis pemulihan secara statistik memainkan peranan untuk menyumbang dalam pertumbuhan ekonomi. Penggunaan swasta dijangka berkembang 1 mata peratus dari 4.7% kepada 5.7%. Masyarakat khususnya kumpulan B40 perlu memanfaatkan peluang ditawarkan pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA menerusi program Empower NCER. Misalnya, peserta berpeluang meningkatkan kemahiran selain menambah pendapatan mereka. Exco Negeri Kedah, Datuk Muhammad Saleh Saidin berkata program berimpak tinggi berjaya meningkatkan kualiti hidup serta keluarga daripada kepompong kemiskinan. Malaysia menyambut baik resolusi PBB yang menyeru henti penjualan senjata kepada Israel. Resolusi turut menyarankan pemindahan dan pengalihan senjata, peluru serta lain-lain peralatan ketenteraan kepada rejim turut ditamatkan. Ini adalah resolusi pertama oleh pihak Majlis Hak Asasi Manusia bagi menangani krisis di Gaza yang semakin meruncing sejak Oktober 2023. The World Central Kitchen mahu siasatan bebas diadakan terhadap serangan udara Israel yang membunuh 7 petugasnya di Gaza. Perkara itu dinyatakan menerusi kenyataan yang dikeluarkan menerusi laman sesawangnya. Petugas yang terbunuh dalam serangan Zionis itu adalah warga Australia, Poland, UK dan Palestin. Mesyuarat Majlis Keselamatan mengenai Gaza di Ibu Pejabat PBB ditangguhkan sementara. Gempa berlaku ketika wakil Save the Children, Janti Sebreto sedang menyampaikan ucapan. Empire State Building memberitahu keadaan terkawal dan bangunan ikonik itu kekal utuh. Susulan gempa bumi di New Jersey, Amerika Syarikat, Wisma Putra sedang giat menyelaras usaha dengan pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan maklumat lanjut berhubung bencana. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan berwaspada dan berhati-hati selain mengikuti perkembangan terkini serta nasihat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Jumaat terakhir Ramadan di Palestin menyaksikan Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis menjadi tumpuan ratusan ribu umat Islam. Lebih 12,000 berkumpul di masjid ini untuk mengadakan solat hajat malam Lailatul Qadar. Beratus-ratus orang berkumpul melaungkan sokongan terhadap penduduk Gaza yang menghadapi perang dan kelaparan. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.